Hai, jangan lupa untuk like, subscribe dan komen di ruangan channel YouTube Cikgu Dayangku Siti. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada murid-murid tahun 5. Okey, 5 Brilliant. Okey, untuk hari ini, untuk pendidikan seni tahun 5, kita akan mulakan dengan tajuk yang baru iaitu Unit 3, Jaket Buku Nota. Okey, untuk unit ini, cikgu akan terangkan dahulu mengenai perkara yang perlu murid-murid ketahui untuk standard pembelajaran 1.1.22 membimbing murid menginterpretasikan bahasa seni visual iaitu warna, ruang, jalinan dan penegasan. Kemudian 2.1.6, 1, 2 dan 3 membimbing murid meneroka pelbagai media dan teknik untuk menghasilkan motif dan corak terancang. Okey, seterusnya kita tengok slide yang seterusnya. Collage. Penggunaan motif secara berulang adalah perlu untuk menghasilkan corak. Salah satu cara untuk menghasilkan motif tersebut adalah dengan teknik collage. Collage ialah teknik tampalan bertindih secara terancang pada satu permukaan. Sebagai contoh, gambar yang cikgu sediakan ini merupakan teknik collage tampalan bertindih secara terancang. Okey, ini adalah gambar dia. Okey, seterusnya, bahasa seni yang akan kita pelajari pada hari ini adalah ruang, jalinan, penegasan dan juga warna. Okey, bahasa seni yang pertama, ruang. Di antara motif kupu-kupu dengan latar belakang memberikan kesan ilusi pada karya. Okey, murid-murid boleh tengok pada gambar ini. Ini adalah ruang. Okey, ruang yang berwarna orange dan juga berwarna hitam ini memberikan kesan ilusi pada karya. Okey, seterusnya, saiz dan warna kupu-kupu memberikan penegasan kepada karya. Tengok pada saiz kupu-kupu ni dan juga warna dia menunjukkan penegasan pada karya. Okey, seterusnya, penggunaan warna panas memberikan kesan harmoni pada karya. Warna harmoni adalah warna yang hampir sama atau warna senada. Warna panas dan warna sejuk boleh mewujudkan kesan harmoni. Sebagai contoh di sini kita boleh lihat ini adalah warna sejuk dan ini juga ialah warna panas. Okey, seterusnya, teknik collage yang berbeza pada motif dan latar belakang menimbulkan kesan jalinan pada karya. Jadi kita boleh lihat beza pada motif dan juga latar belakang pada gambar ini. Okey, seterusnya, slide yang seterusnya adalah proses penghasilan collage. Okey, iaitu dengan cara proses tebuk, koyak, potong dan juga tekan. Okey, proses penghasilan collage yang pertama adalah proses tebuk. Ini adalah hasil daripada proses tebuk di mana kita menggunakan penebuk yang berbentuk bulat dan hasilnya akan seperti ini. Okey, seterusnya adalah teknik koyak. Sebagai contoh pada gambar ini, menggunakan teknik koyak dan ia akan seperti ini. Yang ini pula adalah teknik potong di mana kita memotong kertas tersebut dalam bentuk segi empat dan ia akan berbentuk seperti ini bila ditampal. Okey, seterusnya teknik tekan. Ini biasa kita guna dengan menggunakan pensel ataupun pembaris ataupun pen untuk menekan di atas kertas dan ia akan memberi hasil seperti gambar ini. Ini adalah proses yang perlu murid guna pakai bila menghasilkan collage. Okey. Seterusnya, jenis susunan corak terancang. Okey, dia ada beberapa jenis iaitu susunan sisir ikan, susunan jidar, susunan batu bata, susunan dam, susunan cerminan dan susunan jalur yang kita akan lihat selepas pada slide yang seterusnya. Okey, jenis susunan corak terancang. Ini adalah jenis susunan. Okey, kita boleh lihat pada gambar ini. Yang ini merupakan susunan sisir ikan. Yang ini pula merupakan susunan jidar.
Okey. Yang ini pula merupakan susunan batu bata. Ia berbentuk seperti batu bata. Yang ini pula susunan dam. Ia seperti bentuk papan dam. Okey, yang ini pula susunan cerminan di mana bentuk ini sama dan bentuk ini yang di atas juga sama dan ia nampak seperti cerminan. Yang ini pula susunan jalur. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya adalah penghasilan motif. Okey, ia ada beberapa motif iaitu bentuk sandwich, sarang lebah, daun keladi dan juga belimbing. Okey. Penghasilan motif kita boleh lihat di sini pada gambar ini. Okey, untuk motif sandwich, rupa bentuk motifnya adalah berbentuk segitiga. Di mana alat yang digunakan adalah tangan. Bahan dia adalah majalah. Tekniknya adalah koyak. Dan hasil motifnya seperti ini. Dan susunannya menggunakan susunan cerminan. Dan kesannya mudah dikoyak dan ditampal. Okey. Untuk yang kedua, okey, motif sebenar dalam kehidupan seharian kita adalah sarang lebah. Jadi ini adalah bentuk rupa sarang lebah. Okey. Alat yang kita gunakan adalah pengasah pensel. Okey. Dan pensel warna. Pensel warna telah diasah dan ia akan menghasilkan bentuk ini untuk kita lekat. Okey, ini adalah hasilnya. Dan dalam bentuk susunan batu bata. Jadi menghasilkan kesan jalinan kasar dan perlu menggunakan gam kuat untuk menampal. Okey, seterusnya yang ketiga. Okey, yang ketiga motif sebenar yang kita gunakan adalah daun keladi yang berbentuk hati seperti ini. Okey, selepas itu yang kita gunakan adalah penebuk kertas. Okey, dan kita perlukan bahan adalah kertas warna. Yang ini adalah penebuk kertas di mana kita menghasilkan motif berbentuk hati dan dijadikan susunan jidar seperti ini dan ia mudah ditebuk dan juga ditampal. Okey, seterusnya yang terakhir iaitu motif sebenar berbentuk belimbing iaitu berbentuk bintang seperti ini. Yang digunakan alat adalah gunting dan bahan yang kita gunakan adalah kain field iaitu kain yang kita gunakan untuk selalunya untuk membuat kitchen. Kita akan gunakan kain field ini. Okey, jadi kita potong seperti ini dan juga tampal dalam bentuk motif bintang ini dan disusun mengikut susunan jalur dan menghasilkan kesan jalinan lembut dan mudah digunting. Okey, ini adalah cara-cara penghasilan motif yang perlu murid-murid ketahui sebelum kita menghasilkan karya seni yang akan kita buat pada minggu hadapan. Okey, minggu hadapan cikgu akan berikan lagi satu video iaitu video penghasilan. Okey, penghasilan collage menggunakan motif-motif yang sedia ada. Okey, seterusnya. Motif. Motif adalah penghasilan corak, boleh diolah daripada rupa atau bentuk yang terdapat di sekeliling kita. Motif collage yang dihasilkan boleh memberikan kesan penegasan pada karya. Okey, sebagai contoh, gambar ini. Okey, boleh tengok. Ini adalah bentuk sarang lebah dan ini adalah bentuk hati. Okey. Okey, itu saja untuk kelas pendidikan seni kita pada hari ini dan cikgu harap murid-murid boleh tonton video ini, fahami sebelum menjawab soalan yang akan cikgu berikan di dalam Google Form. Jadi, terima kasih sebab sudi untuk mendengar video ini dan jangan lupa boleh pergi ke channel cikgu untuk tonton semula sekiranya murid-murid tidak faham ataupun sekiranya memerlukan panduan untuk menjawab soalan. Okey, ini adalah alamat channel cikgu di YouTube. Jadi murid-murid boleh tonton dan boleh tonton semula dan boleh jawab soalan yang akan cikgu kemukakan di dalam Google Form untuk
topik kita pada hari ini iaitu unit 3. Okey, itu saja daripada cikgu. Assalamualaikum dan kita akan berjumpa kembali pada minggu hadapan untuk murid-murid membuat karya untuk tajuk pada hari ini. Okey, itu saja daripada cikgu. Assalamualaikum.